Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang tajuk cabaran kedinamikan budaya dalam membentuk perpaduan Malaysia. Ahli kumpulan kami ialah Muhammad bin Ibrahim, Amir Aiman bin Muhammad Nasir, Ashraf Luqman bin Roslan dan Danish Haikal bin Muhammad Izham. Latar belakang. Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang unik dan terkenal sebagai sebuah masyarakat yang telah berjaya menjadi model masyarakat majmuk yang hidup dengan aman dan damai kepada negara luar. Hal ini merupakan salah satu perkara yang dibanggakan oleh setiap orang Malaysia apabila menetap di negara asing. Keunikan ini wujud kerana walaupun di negara kita terdiri daripada etnik, namun jarang sekali berlaku konflik etnik. Bagi negara kita, kepelbagaian etnik ini merupakan sesuatu kekuatan yang berjaya mewarnai corak di negara kita. Rakyat Malaysia mampu mengelak konflik dengan cara tersendiri. Hal ini kerana wujudnya semangat perpaduan kaum dan yang tinggi dalam diri masing-masing. Di negara kita, etnik Melayu merupakan etnik terbesar di Malaysia dan memegang kedudukan penting dalam budaya dan identiti nasional. India dan China juga memainkan peranan penting dalam pembangunan dari segi sosial dan ekonomi negara kita. Kaum Melayu merupakan bumi putera asal. Mengikut kajian, 0.8% daripada jumlah penduduk tanah Melayu ialah orang Melayu dan majoriti menganut agama Islam. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Melayu ialah perdagangan, pertanian dan menangkap ikan dan sebagainya. Manakala kaum India dan China pula merupakan pendatang yang datang untuk berdagang, bekerja dan sebagainya. Seterusnya, hasil kajian atau perbincangan. Malaysia adalah negara yang mempunyai gabungan budaya, agama dan etnik yang kaya, menjadikannya sebuah masyarakat yang benar-benar berbilang budaya. Walaupun kepelbagaian ini boleh menjadi sumber kekuatan, ia juga boleh menimbulkan cabaran dalam mempromosikan perpaduan budaya. Salah satu halangan utama yang mencapai keharmonian budaya di Malaysia ialah melayari pelbagai perbezaan budaya dan mencari titik persamaan. Antara perbezaan pertama ialah perbezaan etnik. Negara Malaysia terdiri daripada 3 kumpulan etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. Di samping kumpulan etnik lain yang lebih kecil, kumpulan-kumpulan ini mempunyai perbezaan. Bodoh, aku duk rekod ni bodoh. Perbezaan yang pertama ialah perbezaan etnik. Negara Malaysia terdiri daripada 3 kumpulan etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. Di samping kumpulan etnik lain yang lebih kecil, kumpulan-kumpulan ini mempunyai perbezaan budaya, bahasa dan adat yang boleh menjadikan halangan yang mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Bahasa dan adat yang boleh menjadi halangan dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Kedua, ketidaksamaan pembangunan. Ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar, serta antara wilayah di semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak berpotensi memberi kesan kepada perpaduan budaya. Ketidaksamaan ini boleh membawa kepada jurang sosial dan ekonomi yang seterusnya yang boleh menjejaskan integrasi budaya yang berbeza secara negatif. Yang ketiga pula, politik identiti. Fenomena yang lazim dalam masyarakat Malaysia khususnya berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan etnik dan agama. Perkara seperti perlindungan hak etnik dan agama berpotensi mengganggu keharmonian budaya. Adalah penting untuk menangani isu ini dengan berhati-hati kerana salah mengendalikannya boleh memburukkan lagi ketegangan sedia ada dan menjejaskan perpaduan budaya secara negatif. Yang keempat, kurangnya pemahaman dan penghargaan. Yang keempat ataupun yang terakhir ialah kurangnya pemahaman dan penghargaan. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan adat istiadat kelompok etnik lain dapat menjadikan halangan dalam membentuk perpaduan budaya yang kukuh. Pendidikan multikultural yang kuat dan kesempatan untuk
pendidikan multicultural yang kuat dan kesempatan untuk berinteraksi dengan pelbagai kelompok etnik dapat membantu mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi cabaran dan halangan ini, pelbagai usaha diperlukan seperti mewujudkan dialog atau perjumpaan antara etnik dan kumpulan budaya untuk meningkatkan pemahaman dan menghormati perbezaan budaya. Selain itu, menggalakkan pendidikan pelbagai budaya yang menggalakkan kesedaran dan menghormati menggalakkan pendidikan pelbagai budaya yang menggalakkan kesedaran dan menghormati menggalakkan pendidikan pelbagai budaya yang menggalakkan kesedaran dan menghormati kepelbagaian budaya. Seterusnya, meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial untuk mengatasi ketidakseimbangan pembangunan yang dapat mempengaruhi perpaduan budaya. Selain daripada itu, memupuk media yang bertanggungjawab juga dapat menggalakkan naratif inklusif dan membina pemahaman silang budaya. Penting untuk diingat bahawa cabaran dan upaya dalam membentuk perpaduan budaya di Malaysia terus berubah seiring waktu. Oleh itu, hasil kajian terbaru dan pembaruan dari sumber-sumber yang dapat diandalkan sangat penting untuk memahami dinamik terkini dalam membuat dinamik terkini. Oleh itu, hasil kajian terbaru dan pembaruan dari sumber-sumber yang dapat diandalkan sangat penting untuk memahami dinamik terkini dalam memperkuat perpaduan budaya di Malaysia. Isu permasalahan semasa keindahkan budaya terdapat 4 isu. Yang pertama, globalisasi dan homogenisasi budaya. Pengaruh globalisasi dan teknologi telah menyebabkan budaya asing yang meluas. Budaya di seluruh negara semakin terpapar antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan terjadinya homogenisasi budaya. Homogenisasi budaya bermaksud proses di mana budaya yang dominan menyerang atau menangkap budaya tempatan yang seterusnya menjadikan masyarakat homogen. Namun, secara amnya negara-negara di benua yang sama mempunyai budaya homogen. Tanpa perlu memandang negara-negara yang jauh, cukup kita memandang kepada negara kita sendiri. Malaysia dan negara jiran Indonesia yang mempunyai budaya homogen. Malaysia dan negara barat yang jauhnya beribu kilometer seperti Amerika Syarikat mempunyai budaya yang berbeza, namun kini semakin sama akibat globalisasi. Contohnya, anak muda yang jadi ikut budaya barat dari segi gaya seperti pemakai baju yang tebal dan panas walaupun cuaca dan iklim yang panas dan tidak sesuai. Seterusnya, isu yang kedua, penyimpangan dan penyiaran stereotip budaya. Dalam persekitaran media dan hiburan selalu menyiarkan tentang stereotip dan penyimpangan budaya. Budaya seringkali disederhanakan menjadi imej yang salah atau tidak tepat untuk mencerminkan kepelbagaian budaya yang sebenar-benarnya. Contoh, warga barat yang seringkali menyiarkan cerita-cerita yang menunjukkan bahawa merekalah warga yang ditindas dan hanya mempertahankan tanah air. Mereka sedangkan sejarah telah membuktikan bahawa mereka yang menindas dan menyerang negara lain untuk mengeksploitasikan hasil bumi seperti biji timah demi kebenjalan negara sendiri. Hal ini menyebabkan pemahaman yang salah dan penyalahgunaan budaya. Selain itu, isu yang ketiga adalah konflik budaya dan ketegangan sosial. Ketegangan antara budaya-budaya yang berbeza boleh menyebabkan konflik budaya dan ketegangan sosial. Perbezaan dalam aspek amalan budaya dan kepercayaan boleh menyebabkan prasangka, ketidakfahaman dan konflik antara masyarakat. Contohnya, rusuhan di kawasan Kuil Seri Maha Mariamman di Subang Jaya, Selangor baru-baru ini amat membimbangkan jika tidak diurus dengan baik dan berkesan. Hal ini menunjukkan kepentingan pemahaman dan dialog antara budaya. Dialog antara agama boleh mengekalkan hubungan etnik yang kukuh, perpaduan keharmonian, tolak ansur dan saling hormat, serta mencegah konflik dalam masyarakat majmuk Malaysia. Akhir sekali, isu pembelajaran. Seperti mana yang kita tahu, di negara kita banyak berlaku diskriminasi kaum. Begitu jugalah dengan pelajar-pelajar sekolah. Hal ini kebiasaan yang berlaku di sekolah kebangsaan kerana ianya terdapat pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Kaum-kaum yang berbeza ini mungkin mendapat layanan yang berbeza dari setiap kaum. Diskriminasi di sekolah boleh dianggapkan sebagai perlakuan yang tidak adil kerana mereka dilayan berdasarkan warna kulit, ekonomi keluarga dan sebagainya. Diskriminasi ini menyebabkan kemajuan pendidikan negara kita semakin mundur dan memberi impak negatif kepada pelajar. Oleh hal demikian, semua pihak hendaklah bekerjasama untuk membanteras isu diskriminasi dalam sekolah.
Kerana sekolah tempat untuk kita menuntut ilmu, bukanlah tempat untuk kita bergaduh. Cadangan mengatasi masalah cabaran kedinamikan budaya dalam membentuk perpaduan Malaysia. Pertama sekali ialah pendidikan inklusif tentang budaya di Malaysia. Secara umumnya, memperkenalkan program pendidikan yang membantu pelajar memahami dan menghargai pelbagai budaya yang ada di Malaysia. Mempelajari pelbagai bahasa, sejarah dan adat resam adalah sebahagian daripada ini. Selain itu, sekolah harus mengambil pendekatan inklusif yang menerima dan menghormati kepelbagaian budaya dan menggalakkan pelajar daripada latar belakang budaya yang berbeza berinteraksi. Pelbagai latar belakang seseorang dalam masyarakat mempunyai kesan ke atas kepelbagaian latar belakang pelajar dalam institusi pembelajaran. Seterusnya ialah program dan karya seni tentang budaya di Malaysia. Kebudayaan dan seni adalah dua bidang yang saling berkaitan dan bergantung antara satu sama lain. Cakupan kedua-dua bidang ini sangat luas dan kompleks dan ia kelihatan seolah-olah kedua-duanya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Identiti, ideologi dan amalan seharian sesebuah kelompok masyarakat sangat berkaitan dengan seni dan kebudayaan. Seni dan kebudayaan unik. Setiap masyarakat di seluruh dunia membentuk cara hidup mereka yang unik. Oleh itu, pihak berwajib perlu mengajarkan program dan budaya yang melibatkan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeza. Sebagai contoh, pementasan seni, konsert muzik, pameran seni dan festival budaya adalah contohnya. Masyarakat mempunyai peluang untuk mempunyai masyarakat berinteraksi, berkongsi pengetahuan budaya dan mengapresiasi keindahan perbezaan budaya melalui program ini. Akhir sekali ialah memperkembangkan bahasa Melayu dan budaya. Media sosial dan platform digital telah menjadi ruang diskusi inklusif yang kuat untuk mendorong pertukaran budaya di Malaysia. Dalam grup diskusi di media sosial, forum online ataupun platform khusus, orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dapat saling berbagi pengalaman, cerita, perspektif mereka. Melalui interaksi ini, masyarakat dapat memperluas wawasan mereka tentang keanekaragaman budaya, membangun pemahaman saling dan memecahkan stereotip yang mungkin ada. Di media sosial, individu memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup mereka dengan budaya mereka sendiri. Mereka dapat berbagi tentang tradisi, adat istiadat, festival dan kegiatan budaya yang mereka lakukan. Melalui cerita dan foto yang mereka posting, orang lain dapat melihat dan memahami lebih baik kekayaan budaya yang ada di Malaysia. Hal ini juga memberikan individu kesempatan untuk mengungkapkan identiti budaya mereka dengan bangga dan membantu memperkuatkan budaya. Secara keseluruhan, ruang diskusi yang inklusif di media sosial dan platform digital memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang budaya untuk saling berinteraksi, belajar dan membangun pemahaman saling. Dalam lingkungan ini, stereotip dapat diperbaiki, hubungan antara budaya dapat diperkuat dan kesatuan dalam keberagaman budaya Malaysia dapat terwujud. Dengan kesimpulan mengenai cabaran kedinamikan budaya dalam membentuk perpaduan Malaysia adalah bahawa perpaduan budaya di negara ini menghadapi pelbagai cabaran dan kompleksiti yang perlu diatasi untuk mencapai kedinamikan yang seimbang. Walaupun terdapat usaha yang berterusan untuk memperkukuhkan perpaduan budaya, terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian lebih lanjut. Salah satu cabaran utama adalah kesedaran dan penerimaan terhadap kepelbagaian budaya di kalangan masyarakat Malaysia. Cabaran kedinamikan budaya dalam membentuk perpaduan Malaysia adalah kompleks dan memerlukan usaha berterusan dari pelbagai pihak memahami, menghormati dan menghayati dengan lebih lanjut lagi berkenaan perpaduan di negara kita pada hari ini. Tidak kira tua atau muda, semua pihak perlu berganding bahu untuk menerapkan perpaduan dalam masyarakat kita pada hari ini. Kerana dengan perpaduan akan tercipta negara yang harmoni, aman dan damai. Kerana tiada permasalahan, isu dan pergaduhan antara kaum. Harapannya kita sebagai rakyat Malaysia pada hari ini seharusnya mempunyai perasaan cinta dan mempunyai jati diri sebagai rakyat yang teguh tanpa menimbulkan sebarang isu dan di negara kita, agar kita semua hidup dalam keadaan perpaduan yang teguh dan tidak utuh sampai bila-bila. Sekian, terima kasih.